Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada ahli panel dan para penonton melalui media sosial dan jalan penyelesaiannya. Sebelum saya memulakan forum pada hari ini, saya akan memperkenalkan 3 orang panel jemputan yang akan kongsi maklumat berkaitan tajuk forum ini. Panel yang pertama adalah Prof. Madia Asma Mardiah binti Abu Bakar, merupakan Naib Kansellor Universiti Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar Perak. Selamat datang Prof. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Panel yang kedua adalah Datuk Nur Intan Suraya binti Muhammad Jeffrey, merupakan Ketua Menteri Komunikasi dan Multimedia. Selamat datang Datuk, apa khabar hari ini? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Panel yang ketiga adalah Nur Irlina Najihah binti Muhammad Nazaruddin, merupakan pelajar PhD Meskom UiTM Shah Alam yang sedang mengkaji mengenai isu penyebaran maklumat palsu melalui media massa. Apa khabar Irlina? Alhamdulillah, baik saja. Baik, okey. Alhamdulillah. Seperti mana yang kita ketahui bahawa terlalu banyak perkongsian yang tidak sahih ataupun berita palsu, terutamanya di platform media sosial. Perkara ini menjadi perkara kebiasaan kepada masyarakat zaman ini. Baik, secara pengenalan, media sosial merupakan medium perhubungan dan penyebaran maklumat serta telah menjadi satu trend dalam kehidupan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil kajian Laporan Digital 2019 yang dikeluarkan oleh Hootsuite dan We Are Social, menjelaskan 3.5 bilion atau 45% penduduk dunia menggunakan media sosial dalam sehari. Malaysia merupakan negara kelima di dunia dan tempat teratas di Asia Tenggara yang paling aktif dalam media sosial. Namun, pada masa kini, para panel hakim yang bijaksana semuanya, namun pada masa kini, media sosial telah disalahgunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak beretika untuk menyebarkan berita dan maklumat palsu yang boleh mendatangkan kesan negatif kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Maklumat dan berita palsu tersebut mengandungi unsur penipuan, mengapi-apikan sentimen perkauman dan memfitnah seseorang untuk menjatuhkan maruah dan reputasi. Hal ini amat membimbangkan kerana maklumat dan berita seperti ini boleh memberi kesan negatif ke atas penerimaan dan penggunaan. Okey, baik. Untuk penerangan yang lebih lanjut, bagi pendapat Prof. Asma Mardiah, apakah punca yang mengakibatkan isu penyebaran maklumat palsu melalui media sosial? Dipersilakan Prof. Okey, terima kasih kepada moderator kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ingin saya kongsikan sedikit daripada ayat Quran surah An-Nur ayat 15 yang bermaksud, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga dan kamu menganggapnya suatu yang ringan sahaja, padahal di sisi Allah adalah besar. Maksud daripada tafsiran daripada ayat ini adalah mengatakan bahawa walaupun maklumat tersebut adalah kecil, tidak palsu kan, kesannya amatlah besar sama ada kepada orang ramai, masyarakat ataupun di sisi agama itu sendiri. Okey, ingin saya kongsikan tentang punca isu penyebaran palsu ini adalah platform utama yang mana maklumat ini tersebar adalah di media sosial dalam pelbagai cara atau bentuk yang digunakan. Bermula daripada akaun media sosial inilah wujudnya platform-platform beli belah, perkongsian video, berita-berita yang disampaikan melalui mesej dalam talian yang menjadi sasaran kepada pihak mangsa.
Dan faktor atau puncanya isu penyebaran palsu ini tersebar adalah disebabkan sesetengah individu yang sengaja berbuat demikian bagi meraup kekayaan dalam masa yang pantas. Antara aplikasi yang membantu mereka peniaga adalah aplikasi TikTok yang berjaya membantu masyarakat mencari sumber rezeki secara mudah dengan hanya menekan skrin sahaja, iaitu pilih dan beli. Bagaimana TikTok ini berfungsi? Okey, TikTok ini berfungsi adalah dengan memaparkan satu tayangan video yang pendek dalam masa seminit sahaja bagi menarik tumpuan pelanggan dalam membeli suatu produk. Tambahan, video tersebut di TikTok akan mudah tular sekiranya video itu berunsurkan kelakuan-kelakuan yang tidak bermoral yang dijadikan sebagai teknik marketing. Peribadi seseorang yang kedua, faktor seterusnya ialah peribadi seseorang itu sendiri, yang mana mereka ini bersifat tamak, yang mana mereka ni sanggup memilih jalan untuk menjadi scammer yang telah menipu duit pelanggan dengan hanya menggunakan mesej atau panggilan dengan menggunakan nama pihak atasan melalui akaun dan nombor telefon yang palsu. Sekiranya masyarakat tidak memastikan keaslian maklumat yang didapati, maka masyarakat akan mudah terpedaya. Berikutan disebabkan faktor yang tidak mempunyai ilmu yang cukup. Tambahan pula, terdapat golongan yang tidak celik media ini turut membantu penyebaran palsu disebabkan mereka sukar untuk mengenal pasti sama ada berita tersebut adalah benar ataupun tidak. Sekaligus mereka tidak mengkaji kesahihan satu maklumat tersebut. Punca perkara tersebut itu berlaku adalah apabila golongan tidak celik media ini memberi pengesahan maklumat yang salah. Maksudnya maklumat yang salah itu mereka menganggap perkara itu benar sebab mereka tidak pandai mengkaji disebab ilmu yang tidak cukup. Dan penyebaran itulah yang dibuat menimbulkan persepsi-persepsi masyarakat yang negatif kepada maklumat yang disampaikan. Kita boleh ambil pengajaran bahawa baru-baru ini terdapat seorang influencer yang telah mewawarkan di akaun Instagram laman pribadinya dengan mengatakan bahawa terdapat seorang peniaga yang telah menggunakan gambarnya sebagai duta produk tersebut. Ini jelas bahawa faktor peribadi daripada peniaga itu sendiri yang menginginkan keuntungan daripada hasil jualan tanpa memikirkan bahawa reputasi perkara tersebut boleh membahayakan reputasi seseorang itu. Tambahan pula, perkara tersebut adalah sensitif kerana produk yang diiklankan adalah produk yang tidak halal oleh influencer yang beragama Islam. Mereka ini sebenarnya mempunyai target kepada influencer tersebut dengan menarik pengaruh yang ada dimiliki oleh bagi meraih kekayaan dengan cara yang salah. Okay, pada pandangan netizen, sudah pasti netizen percayai bahawa produk itu adalah berkualiti sama ada secara verbal ataupun non-verbal. Sudah pasti netizen mempercayai dengan baik tanpa mengira halal atau haram. Ini kerana populariti seseorang influencer itu mampu memberi kecacatan yang ada dalam diri seseorang. Di Malaysia ini, ramai yang kita tengok yang menggunakan media sosial tidak kira sama ada usia muda ataupun tua. Tapi malangnya, faktor penyebaran maklumat ini berpunca daripada kesedaran etika pengguna itu sendiri, yang mana mereka berada di tahap literasi media yang rendah. Ada sesetengah golongan yang menyebarkan maklumat ini sebagai satu hiburan, yang mana mereka ini mempunyai sikap sukakan bahan-bahan troll seperti mengejek, menyindir parti politik atau pemimpin yang mereka tidak suka, sehingga menyebabkan berita palsu itu tular kerana konten dalamnya terdapat maklumat orang yang berpengaruh. Perkara tersebut adalah perkara yang beri kesan yang besar terhadap masyarakat kita. Bukan itu sahaja, malah faktornya juga adalah tidak ada hukuman yang dikenakan bagi mereka yang melakukan tersebut, yang mana yang menyebabkan penyebar maklumat palsu ini
bergiat aktif melakukan tindakan yang tidak bermoral. Walaupun sebelum ni, wujudnya anti berita tidak benar 2018, namun ia telah dimansuhkan. Akan tetapi, terdapat usul yang dipertimbangkan pada masa kini. Meskipun isu berita palsu ini tidak pernah selesai, maka akta ini perlu dikenalkan semula dan ditambah baik dari semasa ke semasa, selaras dengan hasrat ke arah pendigital negara. Itulah sedikit yang boleh saya kongsikan tentang punca penyebaran palsu. Saya serahkan semula kepada moderator. Okey, baik. Terima kasih Prof. Apa yang boleh saya simpulkan daripada penerangan Prof. Asma Mardiah adalah sesetengah individu memalsukan data peribadi atas tujuan berniaga secara menipu untuk mengait hasil kekayaan yang pantas. Ada peniaga yang seperti mana Prof bagi tahu tadi, menggunakan media sosial untuk marketing dan para pembeli akan terpedaya. Ada juga ejek mengejek untuk tujuan troll atau menjatuhkan maruah seseorang. Punca yang dibawa oleh Prof Asma lebih menerangkan bahawa sifat individu yang terpedaya dengan berita palsu media sosial itu sendiri. Terima kasih Prof di atas penerangan yang cukup jelas. Okey, baiklah. Untuk pusingan yang kedua, semestinya setiap perbuatan ada akibat atau kesan, sama ada baik atau tidak. Pada pandangan Datuk Intan selaku Ketua Menteri Komunikasi dan Multimedia, apakah akibat daripada perbuatan penyebaran palsu kepada masyarakat? Diminta Datuk menjelaskan dengan lebih lanjut. Dipersilakan Datuk. Terima kasih kepada Encik Moderator kita pada hari ini. Panel pertama telah mengupas mengenai punca penyebaran maklumat palsu. Baiklah, kini saya akan mengupas mengenai kesan ataupun akibat penyebaran maklumat palsu kepada masyarakat. Ada dua kesan yang saya akan kemukakan iaitu kesan kepada keselamatan masyarakat itu sendiri dan kesan kepada kesihatan mental mereka. Sebelum saya mengupas kepada kesan yang pertama, terdapat satu ayat dalam Al-Quran yang menyebut tentang berita ataupun maklumat yang berkaitan dengan teknologi penghantaran maklumat inilah. Adalah merupakan daripada surah Al-A'raf ayat 57, iaitu ayat itu mengatakan bahawa saya baca terjemahan dia, dan dialah Allah yang menghantar angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangannya rahmatnya, iaitu hujan. Hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halakan dia ke negeri yang mati, iaitu ke daerah yang kering kontang. Lalu kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Demikian pula kami keluarkan, iaitu hidupkan semula orang-orang yang telah mati supaya kamu beringat, supaya mengambil pelajaran daripadanya. Di sini ayat Al-Quran itu menceritakan betapa pentingnya penyebaran maklumat palsu, maklumat yang betul, bukannya maklumat palsu, supaya menjadi pengajaran kepada kita semua. Okey, baiklah, saya akan menerangkan kesan penyebaran maklumat palsu itu kepada masyarakat. Itu kesan yang pertama ialah dari segi keselamatan, iaitu menjejaskan ketenteraman negara. Saya bagi contoh. Sebagai contoh, kita dapat lihat waktu pandemik COVID-19 2 tahun lepas, itu pada tahun 2020, Malaysia waktu tu virus COVID-19 belum awal tahun 2020 tu dia belum lagi, orang kata apa, virus tu belum lagi menular dekat negara kita, tapi masyarakat kita ni jadi panik. Lepas tu dia sebarkan luas tentang, dia kata COVID-19 ni dah pergi ke banyak negeri. Waktu tu kan pandemik tengah hot dekat negeri, orang kata negeri Selangor, negeri KL, negeri yang belah bandar kan. Jadi orang cakap dekat setiap negeri ada tentang COVID-19 tu jangkit dapat. Waktu tu sepatutnya jangkitan COVID-19 waktu tu masih lagi terkawal, tetapi disebabkan penyebaran maklumat palsu ni terus masyarakat semua panik. Okey,
Contoh yang kedua, kita dapat untuk kuatkan lagi hujah saya ni, menurut akhbar berita harian Mac 2018, iaitu Peguam Adnan Seman telah mengatakan bahawa negara Iraq pernah terjadi penyebaran maklumat palsu ini, di mana negara Iraq ni dituduh mengeluarkan senjata api. Lepas tu dia mencetuskan peperangan dengan Amerika Syarikat pada tahun 2023. Ni disebabkan penyebaran berita palsu ini, maklumat palsu ni, negara Iran ni ataupun Iraq terancam. Tapi dia dapat dibuktikan dengan tentera daripada Amerika Syarikat pergi ke negara Iraq tu, tengok tak ada pun senjata api yang telah orang kata dikabar-kabarkan yang ada maklumat palsu yang cakap yang diorang ni simpan senjata api. Okey, contoh ketiga saya tu penyebaran maklumat palsu terhadap hadis palsu. Sangat bahayalah hadis palsu ni kalau tersebar. Orang kata ada hadis palsu yang hadis yang tu cakap hadis tu daripada dituturkan Nabi Muhammad. Awak semua tahu kan tentang hadis palsu yang menular tu? Tahu kan? Okey, penyebaran maklumat hadis palsu ni dia bahaya. Dia menjadikan orang Islam ni terpesong dan dia akan menjatuhkan negara Islam itu sendiri. Melalui riwayat Bukhari dan Muslim berkata, sesungguhnya berdusta ke atasku menggunakan namaku bukanlah seperti berdusta ke atas orang lain menggunakan nama orang lain. Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya dalam neraka. Betapa bahayanya penyebaran maklumat palsu ini ke atas umat Islam jika tersebar dengan lebih meluas. Okay, akhir sekali saya akan mengupas kesan penyebaran maklumat palsu yang kedua, iaitu terhadap kesihatan mental masyarakat, iaitu penedahan maklumat negatif atau palsu ini dia berterusan akan mempengaruhi cara seseorang itu berfikir, untuk orang itu berfikir untuk bertindak menyelesaikan masalah konflik lah. Hal ini melahirkan masyarakat yang akan menyalahkan pihak lain dan membawa pada isu-isu perkauman. Baiklah, sebagai contoh, pada awal pandemik COVID-19, kita tahu waktu yang Malaysia diisytiharkan ada COVID-19 tu, dia daripada kluster tabligh. Kluster tabligh tu dia cakap berpunca daripada kluster tabligh tu lah yang penyebaran COVID-19 itu orang kata menular. Tapi sebenarnya tak. Waktu tu macam-macam jenis pelancong datang dekat negara kita. Jadi kita tak tahu virus tu datang daripada mana. Nak dijadikan kita masyarakat kita keluarkan dia menyalahkan masyarakat tabligh tu. Dia keluarkan statement negatif, dia kutuk masyarakat tabligh tu, cakap yang diorang lah yang membawa virus. Padahal kita tahu waktu tu kan tak ada lagi SOP, jadi siapa-siapa pun boleh terkena virus COVID-19 tu. Sekian saja daripada saya mengenai kesan atau akibat maklumat palsu kepada masyarakat. Kita kembali kepada moderator kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, baik, apa yang diterangkan oleh Datuk Nur Intan Suraya sebentar tadi jelaslah bahawa akibat pemalsuan berita atau maklumat amat serius sehingga mampu menjejaskan ketenteraman negara. Saya juga setuju bahawa kesan negatif pemalsuan berita terbabit juga kesihatan mental kepada seseorang. Menurut kajian, penghantaran media sosial yang mengelirukan mampu menjejaskan mental seseorang sehingga seseorang itu sukar membiasakan kenyataan yang benar. Terima kasih Datuk di atas penerangan. Sangat-sangat mantap. Okey, baik. Jadi untuk pusingan yang terakhir, saya terus mari kita mendengar melakukan kajian media sosial. Bagi pendapat Nur Irina Najihah, apakah cara penyelesaian bagi mengatasi masalah berita palsu di media sosial? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator kita, Cik Nur Syazwana. Terima kasih jemput saya. Okey, seperti yang Prof Asma diperkatakan dan Datuk Intan Suraya,
terdapat ramai yang dianiayai. Dan seperti kita tahu, sekarang kan dunia teknologi sangat canggih dan banyak platform-platform yang kita tahu ada yang orang guna dengan cara betul dan tak betul. Seperti yang kita tahu, selalu yang teraniaya ni selalu yang tergolong dari peringkat umur dalam 30 ke 50 ke atas macam tu. Sebab seperti kita tahu kan, mak-mak kita kan selalu guna WhatsApp, tengok Facebook. Selalunya penyebaran palsu ni selalu dapat dekat Facebook, WhatsApp. Kadang-kadang selalunya yang sangat menular dekat media sosial adalah Facebook lah. Sebab banyak kan link yang kita tak tahu, link yang pasti yang di copy paste masuk kat grup WhatsApp. Dari situlah kita dapat dengan penyebaran palsu. Contohnya macam baru-baru ni kan, kita kan buat pemilihan Perdana Menteri kan, dekat Astro maafkan saya, Astro awalnya terdapat satu link Google Form yang disebarkan di pelbagai platform lah. Cakap kalau undi dekat situ kita dapat undi Perdana Menteri, macam undi secara diam lah. Sepatutnya kita buat pilihan raya kan. Lepas tu dekat situ kita dah dapat penyebaran palsu yang tak tepat. Cara yang untuk kita mengatasi dari terkena penipuan dari penyebaran palsu ni, kita perlulah macam contoh kita kena sahihkan betul ke link yang kita dapat ni. Kita kena tengok, cek dekat portal rasmi yang sedia ada. Lepas tu kita kena betul tengok, contoh kalau macam orang jual beli kat kita kan, kita tengok dulu dia ada berstatuskan perniagaan ke. Kita boleh cek dia. Macam dia ni, kita kalau macam kita nak meniaga kan, nak tubuhkan satu perniagaan tu, kita kena ada SSM. So kita boleh cek nombor SSM dia tu betul ke dia ni meniaga, tak tipu ke. So kalau untuk melangkah berjaga-jaga, kita perlu semak dulu benda yang pasti. Tengok dulu sumber tu dari mana, sahih ke tak sahih. Itu saja yang saya dapat kongsikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Okey, sama-sama Irtina. Menarik perkongsian yang dikongsikan oleh Irtina. Saya tertarik dengan ucapan Irtina sebelah tadi bahawa kerajaan juga mengadakan akta di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia pada tahun 1998 untuk mencegah penyebaran maklumat palsu. Ini dapat dijadikan jalan penyelesaian bagi menyekat pemalsuan berita atau maklumat di media sosial. Terima kasih Irina di atas perkongsian sebentar tadi. Sama-sama. Okey, baik. Okey, baiklah para hadirin. Sebagai buah kata terakhir, pengguna harus diberikan kesedaran undang-undang cyber bagi memastikan pengguna menggunakan setiap rangkaian dengan berhemah dan tidak menyalahgunakan bagi tujuan yang salah. Akhir sekali, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para panel jemputan kita yang sudi memberikan perkongsian berkaitan isu penyebaran maklumat palsu melalui media sosial dan mencari jalan penyelesaiannya. Terima kasih Prof. Asma, Datuk Intan, Irdina, terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Baiklah hadirin hadirat sekalian, media massa tidak bersalah. Namun ia akan membawa parah apabila berada di tangan orang yang salah. Fikir-fikirkan para hadirin. Saya Nur Syazwana binti Saiful Bahari, moderator forum ini, mengakhiri sidang forum dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.